Menghayati pengertian di sebalik ibadah korban, bagaimana ia boleh diterjemah dalam norma baru kehidupan bagi menangani impak COVID-19? Korban pandemik, topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini dan saya Akmal Hafiz Ruslan akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. BIS Malaysia edisi Selasa 20 Julai 2021 bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Saudara, kesederhanaan menyambut Aidiladha dalam persekitaran COVID-19 turut memberi rezeki kepada seorang usahawan tempatan, Husmizar Hussein, menjual hasil ternakan. Biarpun berdepan cabaran pandemik terutama kekangan daripada kawalan pergerakan, namun ia bukanlah penghalang bagi penternak kambing dari kampung Alur Merah Arau Perlis ini menjalankan perniagaan menerusi platform jualan dalam talian. Kita saksikan. Berkongsi pengalaman sebelum penularan COVID-19 setiap kali menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha, Husmizar mampu menjual lebih 150 ekor kambing untuk ibadah kurban. Namun, sejak pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, kambing peliharaannya hanya mampu terjual sekitar 30 ekor sahaja dan menyebabkan beliau terpaksa menanggung kerugian dalam tempoh yang mencabar. Alamat kampung saya duduk ni, kampung Alur Merah, Jalan Kolam Air di Arau ni, dekat dengan istana. Lepas tu saya menternak ni dah lebih daripada 10 tahun. Sebelum ni ayah haji memang saya duduk jual kambing lah, lebih daripada 100 ekor lebih lah, 150. Tapi lepas PKP, bermula PKP tahun lepas, ada merosot sikit lah. Tapi tahun ni lagi merosot. Lepas tu saya ambil pendekatan untuk menambah baik kan, macam buat online ni lah kan. Lepas tu saya mengambil inisiatif untuk berniaga dalam talian disebabkan pandemik ni. Sebabkan pandemik ni sebab pelanggan-pelanggan saya terdiri daripada orang-orang yang berada, anak polis yang berada di luar. Tidak putus asa dengan keadaan tersebut, Husmizar mengambil inisiatif baru berniaga kambing secara dalam talian khususnya untuk para pelanggan yang tidak dapat pulang ke Perlis sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Beliau yang menternak kambing sejak lebih 10 tahun lalu membantu pelanggannya dengan mengagihkan daging kambing tersebut kepada ahli keluarga, jiran, masjid dan pelbagai tempat lain di sekitar negeri berkenaan. Kalau orang polis yang mungkin dia tak mau keluar lah, dia tak mau lah sebab lah pandemik COVID ni kan, dia tak mau, jadi dia boleh hubungi saya dalam talian kan, kita akan berurusan dalam talian tu, lepas tu kita akan agihkan lah, dia nak kita hantar pergi rumah dia semua lagi ke, dia suruh kita agihkan ke, kita akan buat semua tu lah. Ni orang polis ya, orang luar mana-mana pun yang nak agihkan dekat madrasah ke, asnaf ke, kita boleh atok, kita boleh buat, insyaAllah kita buat semua tu. Promosi kambing secara dalam talian itu dilaksanakan di laman Facebook dan Instagram milik beliau. Ia bagi memastikan perniagaan beliau terus bertahan dalam norma baru mengharungi cabaran pandemik. Baik, demikian tadi pakej Nadi BIS yang dapat kami sajikan. Saudara, penularan COVID-19 sejak tahun lepas memberi kesan yang mendalam kepada kehidupan rakyat, terutama impak sosial dan ekonomi. Keadaan ini menuntut pengorbanan dan kesabaran tinggi seluruh rakyat untuk mendepani dan menangani cabaran pandemik. Dalam semangat meraihkan Aidiladha dan nilai pengorbanan di sebaliknya, bagaimana ia dapat menyumbang kepada usaha menjayakan pemulihan negara. Korban pandemik. Bagi membincangkan topik ini, kita telah
pun bersedia di talian. Kita bersama-sama dengan tetamu undangan iaitu Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSIAF. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Iqbal. Baik, selamat Hari Raya Aidiladha Prof. Selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi Prof, untuk memulakan perkongsian kita, mungkin Prof boleh kongsikan berkenaan dengan ekonomi dalam ibadah korban. Bagaimana Prof? Okey, topik ni agak menarik Iqbal. Walaupun topiknya agak ringkas, korban pandemik, tetapi kita boleh melihat daripada 3 sudut yang berbeza. Sudut yang pertama adalah ibadah korban dan juga ekonomi. Sudut kedua adalah korban, maksudnya mereka yang terkorban akibat pandemik. Dan yang ketiga, apakah pengorbanan yang kita boleh melakukan di dalam kala pandemik. Jadi kita sentuh yang pertama dahulu, ibadah korban dan juga pandemik. Kalau kita lihat, ibadah korban adalah satu sunat muakkad yang amat dituntut. Jadi kita ada 2 jenis korban, kita panggil korban nazar dan juga korban sunat. Pokok pangkalnya, tujuan korban adalah untuk orang menyucikan diri, pada masa yang sama dapat membantu golongan asnaf, fakir dan miskin dengan mengagih-agihkan daging kepada mereka. Jika kita lihat, dianya adalah berkait rapat. Dikala ekonomi sedang berkembang, bila ekonomi agak baik, kita boleh lihat banyak haiwan yang akan dilakukan korban. Kita lihat sebagaimana usahawan yang sebentar tadi juga mengatakan betapa beliau juga terkesan akibat pandemik ini, di mana jumlah binatang yang ditempah untuk korban sudah agak berkurangan. Namun kita harus akur, ini adalah kembang kuncup ekonomi adalah perkara biasa. Dikala ekonomi berkembang, banyak haiwan yang akan dikorbankan dan banyaklah daging yang dapat diagihkan. Sebaliknya, ketika ekonomi agak kurang memuaskan seperti kala ini, kemampuan orang ramai juga agak berkurangan, jumlah binatang korban juga akan berkurangan dan daging yang diagihkan juga mungkin akan sedikit menyusut. Jadi, korban dan ekonomi ini berkait rapat. Sejauh meriahnya korban, ia berkait rapat dengan juga kemeriahan dan kemakmuran ekonomi itu sendiri. Itu dia perkaitan yang amat rapat di antara ekonomi dan juga dengan aktiviti korban di Hari Raya Aidiladha ini kan Prof. Jadi kalau kita lihat Prof, bagaimana dengan pelaksanaan korban di dalam Malaysia dan penyertaan korban oleh rakyat Malaysia di luar negara. Jadi mungkin apakah impaknya terhadap ekonomi dan juga sosial Prof? Okey, pertama sekali kita harus lihat ini dari kacamata yang agak rasional dan bukan emosional. Walaupun kita sekarang ini di dalam era kita kata globalisasi, kita mempunyai peluang melakukan korban di negara yang lain. Dalam agak murah berbanding dengan korban yang dilakukan di Malaysia ini. Namun kita harus akur bahawa apabila korban itu dilakukan di negara sendiri, ada 2 kelompok yang mempunyai manfaat ataupun kebaikan yang dikongsi. Yang pertama adalah golongan perniaga, penternak seperti saudara kita yang sebentar tadi. Yang kedua, daging yang diagihkan adalah untuk orang yang memerlukan di dalam negara. So ketika ekonomi kita makmur, kita mempunyai limpahan kuasa ekonomi, maka kita boleh mempertimbangkan untuk melakukan korban di negara-negara luar seperti Kemboja, Vietnam, India dan sebagainya. Namun, ketika kita sendiri mengalami krisis ekonomi, kita sendiri mengalami ramai penternak tempatan yang mengalami kesulitan, begitu juga ramainya orang yang memerlukan daging agihan di dalam negara. Saya secara peribadi ingin mengatakan bahawa kita harus utamakan di dalam negara dahulu agar kita dapat merancakkan sedikit ekonomi penternak-penternak yang terkesan akibat daripada kemurungan ekonomi. Kedua, lebih ramai orang yang terjejas dan menjadi fakir sementara, miskin sementara atau kita panggil miskin rentan, dapat menikmati daging yang diagihkan. So bagi saya prioritinya untuk ketika begini di mana kita menghadapi
kemurungan ekonomi, kita menghadapi krisis ekonomi, kita harus utamakan domestik. Kita harus utamakan membeli ternakan daripada penternak domestik. Kita harus menggalakkan agihan daging korban secara domestik untuk orang yang memerlukan. InsyaAllah. Baik Prof, jadi sememangnya lebih digalakkan dengan situasi ketika ini dalam kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini, seharusnya kita perlu mengutamakan untuk melakukan aktiviti korban di dalam negara kita dahulu, dan itu juga sebenarnya dapat membantu ekonomi kepada mereka yang memerlukan di saat yang penuh dengan cabaran ketika ini. Dan Prof, dalam mendepani penularan COVID-19 sejak tahun lepas, jadi mungkin apa antara perkara yang kita boleh kaitkan dengan korban pandemik pula, Prof? Okey, ini adalah dari sudut kedua korban pandemik. Jika yang pertama kita berbicara mengenai ibadah korban dan juga pandemik. Sekarang kita nak berbicara mengenai golongan yang terkesan atau menjadi korban kepada pandemik. Jika kita lihat, kita sudah hampir mendekati 16-17 bulan kekangan ekonomi. Daripada PKP 1.0 sekarang PKP 3.0. Dalam satu tempoh yang amat panjang ini, kita merancang untuk memulihkan ekonomi, memperkasakan ekonomi. Namun setiap kali kita bergerak ke hadapan, kita dilempar balik ke belakang dengan gelombang baru penularan pandemik ini. Ramai yang terkesan. Khasnya adalah kita panggil golongan B40, dan dari segi usahawan pula, ini adalah golongan usahawan nano dan mikro dan kecil. Ramai yang kehilangan kerja, ramai yang menjadi korban kehilangan punca pendapatan, ramai yang menjadi korban terpaksa menutup perniagaan, ramai yang menjadi korban menjadi miskin rentan. Orang yang bukan asnaf sebelum ini, yang menikmati kehidupan biasa, kini telah menjadi korban pandemik dan telah menjadi asnaf dan memerlukan bantuan. Dan jika kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia menunjukkan bahawa kadar pengangguran kita, khasnya untuk suku pertama tahun ini, adalah meningkat dengan agak signifikan. Itu adalah kadar pengangguran yang boleh kita katakan yang mempunyai pekerjaan yang kita panggil yang sah. Bagaimana dengan usahawan-usahawan? Saya tahu kerajaan melaksanakan banyak program-program pemulih, penjana, perkasa dan sebagainya. Namun, ini masih tidak dapat merancakkan kembali ekonomi. Jadi kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengembeling tenaga dan kita sama-sama saling bantu-membantu. Sebab kita harus ingat, aspirasi kita adalah wawasan kemakmuran bersama 2030. Jadi orang yang berkemampuan akan seharusnya membantu orang yang terkesan dan memerlukan bantuan. Kita jangan letakkan atau sandarkan ini hanya kepada bahu pemerintah atau kerajaan. Kerajaan melakukan apa yang dia mampu. Tetapi sebagai rakyat, kita harus melaksanakan apa yang kita mampu. Kita bantu sanak saudara, kita bantu jiran tetangga, kita bantu komuniti. InsyaAllah kita dapat keluar daripada kepompong kesulitan pandemik ini. Baik, betul. Saya juga bersetuju macam yang Prof kongsikan sebentar tadi. Pihak kerajaan telah melaksanakan, mungkin juga kita boleh katakan sebagai pihak kerajaan telah membuat satu pengorbanan yang terbaik kepada rakyat, dan mungkin sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita juga perlu memberikan sedikit pengorbanan yang boleh kita memberikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan, dan ianya boleh memberikan satu lagi percambahan ekonomi kepada mereka, dan juga seterusnya boleh memberikan pertumbuhan ekonomi kepada negara, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan pastinya kan Prof, kalau kita lihat sebenarnya untuk korban pandemik ini, kita telah pun merasainya, mungkin kita telah pun merasainya, kita telah pun meresapi ke dalam jiwa kita, dan kita telah menerima dengan seadanya. Namun kita juga perlu meneruskan kehidupan kita, dan kita nak tahu juga Prof, bagaimana dengan cabaran ini kita menghadapinya, tapi semuanya kita akan tanya selepas ini, dan Prof akan jawab selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika, terus setia bersama dengan kami dalam BIS Malaysia. Isi rumah kategori miskin Tegar bakal menerima bantuan sebanyak RM500
pada bulan Ogos, RM500 pada bulan November dan RM300 pada bulan Disember. Manakala individu bujang kategori miskin tegar akan menerima bantuan sebanyak RM100 pada bulan Ogos dan RM300 pada bulan November. Kedua, isi rumah kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos dan RM300 pada bulan Disember. Manakala bujang kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada bulan Ogos. Dan ketiga, isi rumah kategori M40 ataupun M40 turut menikmati bantuan sebanyak RM250, manakala bujang kategori M40 ataupun M40 akan menerima RM100 pada bulan Ogos nanti. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambos dia je. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kembali dalam BIS Malaysia. Korban pandemik, topik yang kami bawakan dalam segmen Bual BIS, dan juga kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu iaitu Profesor Madya Dr. Baharom Abdul Hamid, Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSIAF. Baik Prof, bersempena dengan Hari Raya Aidiladha ini, topik memang sangat menarik, korban pandemik, dan juga kita telah pun membincangkan beberapa soalan sebelum ini. Mungkin kita teruskan untuk kita kongsikan, Prof, bagaimana pelbagai cabaran sosial dan ekonomi berikutan pandemik ini boleh ditangani, Prof? Okey, Iqmal, kalau kita lihat, kita menghayati roh korban itu sendiri, roh ibadah korban, dia mempunyai cakupan atau capaian yang agak luas. Dia bukan sahaja dari segi sosio, tetapi dia juga mempunyai impak terhadap ekonomi. Macam saya katakan tadi, apabila ibadah korban dilakukan dengan rancak, ini merancakkan kegiatan ekonomi, baik dari segi pembeli dan sebagainya, penternak dan juga. Tetapi lebih daripada itu, dia memainkan peranan memaksimumkan impak sosial. Apabila daging korban itu diagihkan kepada yang memerlukan,
Ini secara tidak langsung merapatkan silaturahim antara penerima daging korban dan juga orang yang melakukan korban. Dan di kala ini, kalau kita melihat disebabkan oleh faktor pandemik, kita bukan sahaja menghadapi kesan ekonomi, iaitu seperti kehilangan punca pendapatan, pengurangan punca pendapatan, terpaksa menggulung tikar dan sebagainya. Kita juga menghadapi masalah sosial ataupun tekanan sosial. Tekanan sosial ini datang dari pelbagai sudut dan pelbagai cara. Kekangan perjalanan. Apabila kita tidak dapat melakukan perjalanan, maka jarak ataupun silaturahim antara ayah, ibu dan juga anak-anak yang berada agak di negeri-negeri yang lain sudah hampir setahun tidak dapat berjumpa. Ini juga menyebabkan tekanan sosial. Lebih daripada itu, anak-anak terkurung di dalam rumah, tidak dapat keluar dan terpaksa belajar PDPR dan sebagainya. Ini adalah satu perubahan yang ketara antara cara kehidupan mereka sebelum ini dan sekarang. Ini juga menyebabkan kesan sosial. So, berbagai tekanan dihadapi oleh rakyat, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial. Jadi, untuk mengeluarkan mereka, di pihak kerajaan kita mempunyai suntikan fiskal, kita mempunyai suntikan monetary seperti moratorium dan sebagainya. Namun yang lain ini yang berkemampuan, yang kurang terkesan atau tidak terkesan dengan pandemik ini, kena memainkan peranan yang lebih ampuh, yang lebih kuat, yang lebih mapan. Sama-sama kita membantu. Saya suka membawa ini, saya kata peranan ini harus dilakukan dari komuniti-komuniti kecil. Komuniti-komuniti kecil, jiran tetangga, persatuan penduduk, masjid, surau dan sebagainya memainkan peranan, memastikan tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kesusahan. Dan ini secara tidak langsung bukan saja dapat membantu tetapi dapat mengeratkan lagi hubungan sesama komuniti. Dan jika setiap komuniti melakukan ini dengan jayanya, secara tidak langsung kita dapat mengeratkan kerjasama antara rakyat dan kita juga dapat menjadi satu bangsa yang kuat menempuh dan keluar daripada kepombongan, kesusahan sosial maupun kesusahan ekonomi. Kelangsungan hidup dan kelangsungan ekonomi menjadi prioriti yang utama tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, harus bersama-sama berganding bahu, bantu-membantu keluar daripada kesulitan ini insya-Allah. Baik, Prof, sejajar dengan tuntutan Islam dalam ibadah korban, apa antara pengorbanan yang perlu difahami dan boleh dilakukan dalam tempoh pandemik ketika ini? Satu soalan yang amat bertepatan. Kita kata korban, lepas itu kita kata ibadah korban. Jadi mereka yang berkemampuan teruskan. Kerajaan telah memberi kelonggaran, ibadah korban dapat diteruskan namun dengan SOP yang ketat. Jika kita mampu, ambillah bahagian. Tak dapat seekor, ambillah sebahagian. InsyaAllah kita dapat merancangkan kembali. So begitu juga saya kata, roh ibadah korban itu sendiri adalah bekerjasama. Sebalik kita dapat bekerjasama sebelum-sebelum ini, dia budayanya berbeza di dalam negara kita berbanding di negara-negara yang lain. Kalau kita tengok di negara Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh dan sebagainya, ibadah korban banyak dilakukan di rumah masing-masing. Tetapi di dalam konteks Malaysia, budaya Malaysia, selalunya kita lakukan ibadah korban ini di surau ataupun di masjid. So kerjasama sewaktu melakukan korban itu sendiri adalah satu ibadah dan satu aktiviti yang baik. Mengagihkan daging, satu ibadah dan satu aktiviti yang baik. So kita dapat meringankan beban mereka-mereka itu. Tapi lebih daripada itu, kita kena menghayati pengorbanan. So ketika inilah, jika kita dapat berhenti daripada membeli barang yang tidak perlu dan berkorban membantu kepada yang memerlukan, itu juga satu pengorbanan. Itu juga pengorbanan yang mulia. Jika kita dapat cuti moratorium daripada membayar pinjaman atau pembiayaan kita, kita menggunakan penjimatan kita itu untuk membantu sanak saudara yang memerlukan, untuk membantu jiran tetangga yang memerlukan, itu adalah satu pengorbanan. Jika kita takut menghayati kesusahan orang ramai dan memastikan mengikut SOP
dan yang ketat tinggal di rumah, itu adalah satu pengorbanan. So kita sebenarnya istilah korban di sini sebagai rakyat, kita ada banyak ruang untuk kita berkorban. Berkorban mematuhi SOP, berkorban membantu orang ramai, berkorban berbagai cara, insya-Allah. Baik, jadi Prof, mungkin secara ringkasnya harapan Prof untuk pemulihan semula ekonomi mengambil pengajaran dan ibadah korban ini, Prof. Okey, kalau kita lihat ibadah korban ini, kita menghayati apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam. So kita menghayati pengorbanan Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya sendiri hanya kerana perintah Allah. Begitu juga dalam konteks ini, Allah juga memerintahkan kita untuk membantu mereka yang memerlukan. Itu juga satu pengorbanan. Jadi marilah kita sama-sama berkorban. Marilah kita sama-sama berkorban dengan satu, mematuhi SOP, dengan mengambil vaksin, dengan memberi sumbangan harta dan tenaga demi membantu rakyat Malaysia keluar daripada kepompong, kesulitan dan kesusahan pandemik ini. Alhamdulillah, kita tengok kelajuan vaksin di negara kita sudah agak baik. Kita sudah hampir 300,000 ke 400,000 vaksin sehari. Jadi marilah kita semua yang belum mengambil vaksin, daftar dan ambillah vaksin. Dan apabila kita mempunyai apa yang dipanggil herd immunity, insya-Allah kita dapat meninggalkan kesulitan penularan COVID-19. Korbanlah harta, korbanlah tenaga, korbanlah masa, membantu mereka yang terkesan. Hayatilah ibadah korban itu sendiri. InsyaAllah kita akan dapat memperoleh keberkatannya. InsyaAllah kita dapat berkongsi kemakmuran dan kesejahteraannya. InsyaAllah. Baik, jadi Prof, kalau kita lihat sebenarnya korban ketika ini ataupun korban pandemik ketika ini dilihat lebih meluas lagi, dan juga dengan Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban ini, kita boleh saksikan ianya merupakan satu ibadah yang sangat meluas. Kita lihat kalau sebelum ini mungkin kita melihat sebagai mengorbankan ataupun kita membuat ibadah korban sahaja, tetapi dengan situasi ketika ini, pengorbanan yang kita lakukan untuk memberikan sesuatu ataupun mengorbankan dari segi keuangan, mengorbankan dari segi masa, mengorbankan dari segi kita memberi perhatian kepada jiran-jiran kita. Mungkin ketika ini juga itu juga merupakan ibadah korban dan juga kita boleh katakan sebagai korban pandemik ketika ini. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Bahrom Abdul Hamid, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan Pusat Antarabangsa Pendidikan Kewangan Islam INSIAF, yang telah pun bersama dengan kita dengan perkongsian berkenaan topik korban pandemik. Selamat Hari Raya Aidiladha, Prof. Selamat Hari Raya Aidiladha, Ikmal. Baik, saudara, BIS Malaysia edisi 20 Julai 2021 berakhir di sini. Teruskan amalan norma baru dan patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia.